Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan bincangkan subtopik 6.2 penghasilan tenaga nuklear dan kegunaannya. Okey, jadi kita tengok dahulu penghasilan tenaga nuklear ini boleh dilakukan dengan dua kaedah. Kaedah yang pertama adalah pembelahan nukleus, manakala kaedah yang kedua dinamakan sebagai pelakuran nukleus. Okay, untuk pembelahan nukleus berlaku apabila nukleus yang tidak stabil dihentam oleh neutron yang berkelajuan tinggi. Neutron, bukan neutron. Okay. Jadi maksudnya di sini ini dilakukan oleh saintis lah, dengan dia menggunakan satu neutron dan neutron ini ditembak pada nukleus bahan radioaktif tersebut untuk menjadikannya tidak stabil dan menyebabkan akan berlaku pemecahan. Jadi nukleus tersebut akan terpecah menjadi dua nukleus unsur lain yang lebih stabil. Jadi bila ini berlaku, banyak tenaga dihasilkan dan 3 neutron berhalaju tinggi akan dihasilkan. Jadi di sini mereka menggunakan neutron kerana kita dah tengok sebelum ni neutron ini dia tidak mempunyai cas, maka dia boleh ditembak dengan lurus, boleh dihalirkan pada bahan radioaktif yang hendak kita rangsangkan pemecahannya. Contoh di sini adalah untuk uranium 235 di sini. Dia ditembak menggunakan satu neutron menyebabkan dia dipecah kepada dua unsur, dua nukleus yang lebih stabil. Dan di sini dapat dilihat pada tiga bulatan ini merupakan tiga neutron yang terhasil. Okey, dan ini pula contoh yang lebih mudah kita lihat. Satu neutron ditembak, ini akan menghentam nukleus uranium ini, maka dia akan pecah kepada dua nukleus lain lebih stabil. Jadi kita ada dua nukleus dinamakan sebagai nukleus barium dan juga nukleus krypton. Dan bila pemecahan ini berlaku, dia akan menghasilkan sinar radioaktif dan juga tenaga nuklear. Ini bersamalah, dia akan menghasilkan banyak sebenarnya sinar radioaktif dan juga tenaga nuklear, dan dia akan menghasilkan 3 neutron yang boleh digunakan semula untuk menembak nukleus-nukleus yang lain. Okey, untuk pembelahan nukleus pula, nukleus uranium 235 dihentam oleh neutron yang berkelajuan tinggi. Nukleus uranium akan menyerap neutron tadi dan terpecah menjadi dua nukleus yang lebih kecil, iaitu barium dan juga krypton. Jadi ini salah saja. Sepatutnya nukleus. Okey, pada masa yang sama, 3 neutron berkelajuan tinggi dihasilkan dengan jumlah tenaga yang besar dibebaskan. Penerangan pada diagram tadi lah. Dan neutron baru yang dihasilkan menghentam 3 uranium yang lain pula, iaitu nukleus 235, dan proses ini diulang sehingga menghasilkan tidak balas rantai. Maksudnya dia akan berlaku secara berturutan dan berpanjangan lah. Dan satu neutron ditembak pada nukleus uranium 235. Dan dia akan menghasilkan dua nukleus lain. Yang pertama adalah barium 141. Kemudian krypton 92. Kemudian 3 neutron yang digunakan untuk menembak nukleus yang lain pula. Di sini digunakan untuk menembak pula nukleus uranium yang lain, yang akan menghasilkan pula nukleus barium dan krypton untuk setiap satunya. Jadi setiap kali uranium ini mengalami pembelahan nukleus, dia akan membebaskan tenaga nuklear dan dia akan bebaskan
3 neutron baru yang akan menghentam pula uranium 235 yang lain. Jadi ini yang dimaksudkan dengan tidak balas rantai, tidak balas yang akan berturutan, yang tidak akan selagi mana ada unsur uranium tersebut, selagi telah berlakunya tindak balas ini. Tindak balas berulang dan akan menghasilkan lebih banyak neutron. Jadi bermula daripada 1 neutron saja. Okay. Kemudian dia menjadi 3 neutron. Kemudian dia menjadi 9 neutron. Okay. Kalau kita nak kira di sini boleh lagi ni. Setiap satu ni akan ada 3 pula. 3 akan berada menghasilkan 3 tindak balas. 3 neutron yang baru. Seperti ini. Setiap satu akan menghasilkan 3 neutron. Jadi di sini ada 9. Setiap satu ini akan tembak 3 neutron yang lain. 3 darab 9, kita akan dapat 27 neutron kalau kita nak kira seterusnya lah. Okey, seterusnya untuk proses pelakuran nukleus. Pelakuran nukleus ialah proses penyatuan, tadi pemecahan, ini penyatuan ataupun gabungan dua nukleus yang ringan untuk membentuk nukleus yang lebih berat, lebih stabil dan akan membebaskan tenaga nuklear. Jadi pelakuran nukleus memerlukan suhu dan tekanan yang tinggi untuk berlaku, sebab kita akan rapatkan. Bila kita gunakan suhu tinggi dan tekanan yang tinggi, kita akan tenaga lebih banyak dan tekanan yang lebih tinggi untuk setiap nukleus ini bertembung di antara satu sama lain. Demikian contoh di sini, isotop hidrogen 2 dan hidrogen 3 bercantum untuk membentuk nukleus helium. Ini 2 hidrogen. Kemudian kita letakkan pula hidrogen 3. Ini akan bergabung. Sekarang kita boleh kira lah. Sekarang ini ada neutron 1, 2, 3. Sekarang neutron ada 1, 2, 3. Okay. 1 proton, 1, 2. Dia sama. Dia digabungkan. Maksudnya di sini digabungkan pada aras nukleus. Ini wujud dalam nukleus. Ini pun wujud dalam nukleus. Okey. Kemudian dia akan pecah, dia akan bebaskan 1 neutron dan dia akan bentuk nukleus helium yang lebih stabil. Okay. Jadi ini mulanya proses pelakuran. Okay. Bila dia pecah di sini, dia akan membebaskan banyak tenaga nuklear. Pelakuran nukleus menghasilkan lebih banyak tenaga berbanding pembelahan nukleus. Tetapi kadar proses pelakuran nukleus tidak boleh dikawal. Untuk yang pembelahan nukleus lebih terkawal lah berbanding dengan pelakuran nukleus. Dan tidak balas rantai bagi pelakuran nukleus dikawal oleh karbon dan boron dalam stesen nuklear. Perhasilan tenaga nuklear yang banyak ditukarkan kepada tenaga lain seperti tenaga elektrik. Sebenarnya secara amannya tenaga nukleus ini kebanyakan di dunia sekarang digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik untuk kegunaan domestik, kegunaan kilang, industri dan sebagainya. Okey, sebenarnya macam lagi melihat kegunaan tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga alternatif yang dapat menggantikan bahan api fosil seperti petroleum, gas semula jadi dan juga arang batu. Maksudnya kita mengurangkan kebergantungan kita pada bahan api fosil yang kalau mengikut kajian saintis menunjukkan dia semakin berkurangan dan dia akan habis. Dan disebut di sini, tetapi uranium 235 adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Itu masalah. Jadi sekarang ini penggunaan tenaga nuklear yang pertama adalah untuk penjanaan elektrik. Sebagai contohnya di Jepun, mereka ada banyak reaktor nuklear
yang sebenarnya menghasilkan tenaga elektrik untuk kegunaan domestik dan juga kilang-kilang dalam industri di negara Jepun. Jadi pembelahan nukleus menghasilkan tenaga yang banyak, di mana tenaga ini sebahagian besar adalah tenaga haba, di mana tenaga haba tadi akan digunakan untuk mendidihkan air dalam dana kuasa steam. Jadi steam ini merupakan wap air ataupun gas yang bergerak dengan kelajuan yang tinggi, jadi hasilkan steam tersebut. Steam tersebut, itu wap ataupun gas yang bergerak dengan kelajuan tinggi itu akan digunakan untuk memutarkan turbin. Seterusnya turbin tadi akan memutarkan pula satu alat dinamakan sebagai dynamo dalam jana kuasa elektrik. Semua sistem jana kuasa elektrik ini kebanyakannya menggunakan dynamo lah. Sebab dynamo contohnya dalam sistem empangan hidroelektrik, sebenarnya air digunakan untuk memutarkan turbin dan kemudiannya memutarkan dynamo. Dan hasilnya dynamo ini akan menghasilkan tenaga elektrik. Dan tenaga elektrik ini akan dihantar kepada pengguna sama ada ke rumah-rumah domestik ataupun ke kilang-kilang dalam industri. Seterusnya juga digunakan untuk membekalkan tenaga kepada kapal. Maksudnya kapal-kapal yang mempunyai reaktor nuklear dan juga kapal selam. Di mana kapal-kapal ini selagi mana habis bekalan uranium mereka, maka mereka tak perlu mengambil bekalan bahan api yang baru. Dan sebenarnya sistem yang menggunakan bahan nuklear ini, sistem nuklear ini, mereka sangat kurang menghasilkan bunyi. Mereka boleh bergerak dengan senyap. Yang sangat baiklah untuk bidang pertahanan. Dan juga membekalkan tenaga kepada satelit. Tapi kebanyakan satelit sekarang ini banyak menggunakan tenaga solar yang dapat secara percuma daripada cahaya matahari. Sekarang kita tengok proses penjanaan elektrik daripada tenaga nuklear. Jadi kita bermula pada bahagian reaktor ini. Dan dilihat ditunjukkan di sini kita ada dalam reaktor ini ada rod uranium. Rod uranium ialah bahan radioaktif yang digunakan untuk menghasilkan tenaga nuklear daripada tindak balas pembelahan nukleus. Ini mulanya. Kemudian rod karbon. Kita juga ada rod karbon di celah-celah ini. Digunakan untuk mengawal kadar tindak balas. Yang ketiga, haba yang terhasil. Haba yang terhasil di sini, kita ada steam di sini. Haba datang daripada reaktor tersebut dan dia akan panaskan air dalam kuasa steam ini. Jadi haba yang terhasil daripada pembelahan nukleus mendidihkan air. Air panas mengalir ke jana kuasa steam untuk menghasilkan steam pada suhu dan tekanan yang tinggi di sini. Jadi steam ini akan dialihkan ke sini. Steam akan memutarkan turbin di sini. Akan diputarkan. Yang mana akan memutarkan dynamo pada jana kuasa. Dynamo berada di kawasan ini untuk menghasilkan tenaga elektrik. Kemudian dinding konkrit yang tebal digunakan untuk melindungi persekitaran daripada terdedah kepada sinaran radioaktif. Jadi dua benda yang boleh mendekat sinar gamma, sinar radioaktif yang paling bahaya di sini, iaitu plumber dan juga konkrit yang sangat tebal. Jadi untuk gunakan plumber mungkin kosnya tinggi, maka mereka menggunakan konkrit yang tebal lah. Dan di sini juga kalau kita tunjuk di sini, air yang telah pun digunakan di turbin ini akan dialirkan semula, masuk ke dalam dana kuasa steam. Maksudnya berlaku kitaran semula, semula air di sini. Dan di sini juga ditunjukkan ada air masuk, ada air keluar. Ini tujuan dia adalah untuk menyejukkan turbin ini. Sebab kalau terlampau panas, tekanannya terlampau,
terlampau tinggi. Dan ditunjukkan sini warna kuning ni yang berada reaktor ini adalah air yang wujud dalam keadaan yang sangat-sangat panas, suhunya tinggi. Dan yang berwarna pink ini mewakili steam. Steam ni kena ingatlah merupakan uap air atau gas yang memiliki tenaga yang tinggi dan bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi. Kita tengok pula kesan penghasilan tenaga nuklear. Dari kebaikan dia dulu. Yang pertama, tiada pencemaran udara kerana tiada pembebasan gas beracun ataupun gas yang toksik. Jadi, itu antara kelebihan, salah satu kelebihan penting untuk tenaga nuklear. Dia sebenarnya tenaga yang sangat bersih. Cuma masalahnya mungkin berlaku kebocoran pada reaktor. Yang kedua, kos yang rendah untuk menjana elektrik kerana hanya sedikit bahan reaktif yang diperlukan untuk menjana tenaga elektrik yang banyak. Dan kena ingatlah bahan reaktif ini dikawal. Di dunia kita ini dikawal. Tidak semua negara ada reaktor nuklear. Keburukan menggunakan tenaga nuklear, yang pertama, kos tinggi untuk membina stesen jana kuasa nuklear. Yang kedua, kos yang tinggi juga untuk menyelenggara stesen jana kuasa nuklear. Dan yang ketiga, perlu mengendalikan bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif dengan cermat dan betul kerana bahan radioaktif membebaskan sinaran yang berbahaya yang boleh mengancam kehidupan manusia dan alam sekitar. Maksudnya di sini masalah untuk kita melupuskan bahan radioaktif itu dengan cara yang selamat supaya tidak mengganggu kehidupan manusia dan juga merosakkan alam sekitar kita. Jadi untuk subtopik yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.